Baik saudara, seterusnya untuk paparan berita dari Pulau Mutiara, Laut Cina Selatan, kita bersama Harjee Jack di wilayah Persekutuan Labuan. Silakan Harjee. Terima kasih. Penaik tarafan jalan raya di seluruh negara seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2023 memberi kelegaan kepada rakyat. Penduduk Labuan menyambut baik perkara itu demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kamarudin Abdullah ada laporannya. Menerusi Belanjawan 2023, sejumlah 1.5 bilion ringgit disediakan bagi menaik taraf dan membina baharu jalan perhubungan desa dan jalan-jalan luar bandar. Peruntukan 2.7 bilion ringgit pula disediakan bagi menyelenggara dan menaik taraf jalan persekutuan. Jalan baru ini dapat membantu semua orang lah dari segi penggunaan jalan yang bagus dan baik. Saya rasa bagus untuk kepada pengguna jalan lah, pasal boleh mengurangkan kemalangan, boleh mengurangkan juga kerosakan pada kenderaan setiap pengguna. Lama sudah kan menunggu naik taraf jalan raya ni kan. Jadi berterima kasihlah pada kerajaan sekarang. Jadi yang boleh tu kalau boleh lagi lah untuk jalan-jalan kampung macam simpang kami ni kan banyak lubang-lubang. Itulah kalau boleh ada peruntukan lagi untuk perbaiki lah. Saya berharap agar jalan raya di Labuan ni akan lebih ditambah baik, lebih banyak kawasan yang diperbaikilah jalan mana-mana yang ada lubang tu. Ini pentinglah untuk keselamatan pengguna jalan raya. Penaik tarafan jalan raya ini mampu mengurangkan risiko kemalangan dan dapat meminimumkan kes kematian akibat jalan raya yang tidak sempurna. Sekaligus mengurangkan statistik kes kemalangan jalan raya dari terus meningkat setiap tahun. Usaha menaik taraf jalan raya amat memberi kebaikan dan antara perkara penting yang diberi perhatian pihak kerajaan. Ini demi memastikan keselamatan dan keselesan rakyat untuk keluar bekerja dan menjalankan aktiviti harian. Kamarudin Abdullah, RTM. Perbadanan Labuan selaku pihak berkuasa tempatan PBT memandang serius mengenai peningkatan kes denggi. Ini susulan laporan peningkatan kes tersebut membabitkan dua kawasan skim penempatan masyarakat pelarian SPMP, Kian Sam dan Muslim. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail berkata pelbagai agensi termasuk Jabatan Kesihatan Labuan terlibat menangani isu berkenaan. Salah satunya adalah kita perlu membuat program gotong royong bersama dengan penduduk itu sendiri. Pasal kalau kita melihat ini sebenarnya adalah faktor sikap juga, jadi kita perlu memastikan bahawa mereka juga bertanggungjawab terhadap apa-apa yang berlaku di sana. Jadi kita pastikan mereka terlibat sama dan selepas ini kita akan pastikan dan memberikan pendedahan atau pengajaran kepada mereka supaya perlu menjaga kebersihan di persekitaran, khususnya persekitaran kampung itu sendiri ataupun penempatan itu sendiri. Tambah beliau pihaknya akan menyediakan peralatan logistik pada program gotong royong perdana itu nanti dan orang ramai diseru untuk sama-sama menjayakan program berkenaan. Sementara itu, 26 kes denggi direkodkan sehingga semalam di Labuan, meningkat 333% berbanding tempoh sama pada tahun lepas yang hanya merekodkan 6 kes. Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan, Dr. Francis Paul menerusi kenyataannya memaklumkan terdapat 3 lokaliti wabak dilaporkan. 1 lokaliti wabak terkawal telah ditamatkan manakala 2 lagi masih aktif di SPMP Kian Sam dan Muslim. Aktiviti penguatkuasaan telah dijalankan di setiap lokaliti kes dan 19 kompaun telah dikeluarkan. Jelas beliau faktor persekitaran menjadi punca utama pembiakan nyamuk Aedes. Oleh itu pihaknya telah mengambil langkah awal dalam kawalan dan pencegahan dengan membuat kawalan vektor iaitu pemusnahan tempat pembiakan, semburan kabus dan membubuh racun jentik-jentik di kawasan berkenaan. Selain itu, Jabatan Kesihatan juga memperkasa peranan kombi mendekati masyarakat melalui media sosial dan juga berkolaborasi dengan Perbadanan Labuan, Majlis Keselamatan Negara serta agensi-agensi yang lain bekerjasama membanteras denggi.
Kerja-kerja menaik taraf dataran Labuan yang dilaksanakan sejak 2021 kini telah siap dan diserahkan kepada Perbadanan Labuan. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail berkata, projek dengan anggaran lebih 2.3 juta ringgit itu sepatutnya siap pada tahun lepas namun tertangguh akibat pandemik COVID-19. Dataran Labuan yang kini berwajah baru dengan beberapa penambahbaikan seperti keluasan tapak pentas dan tempat untuk beriadah telah pun dibuka dan boleh dikunjungi orang ramai. Yang mana komponen-komponen projeknya seperti yang kita saksikan di sini, yang pertamanya adalah dari segi pencahayaan. Yang kedua dari segi menaik taraf semula, hardscape dan juga softscape yang kita lihat dan juga menukar semula lantai, khususnya daripada tile dan kepada interlocking yang boleh katakan heavy duty lah. Penambahbaikan itu juga diharap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaiknya untuk keselesaan bersama. Saya mohon juga supaya aktiviti-aktiviti vandalisme dapat dielakkan dan kita sama-sama menjaga dataran ini sebagai ini adalah salah satu tempat kita untuk kita berehat dan juga tempat hujung-hujung minggu kalau kita tengok banyak warga-warga Labuan duduk untuk berehat bersama keluarga di sini. Pihaknya juga dalam perancangan untuk menaik taraf astaka di dataran tersebut dalam masa terdekat untuk fasa kedua. Dataran Labuan merupakan antara lokasi tumpuan warga setempat untuk beriadah dan menjadi lokasi berbuka puasa setiap kali tiba bulan Ramadan. Dengan itu, sekian paparan berita wilayah dari Labuan. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Harji langsung dari wilayah Persekutuan Labuan.